Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi tuan-tuan dan puan. Bismillahirrahmanirrahim. Was wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Okey. Jadi pagi ni kita nak share kesan kesan buruk daripada gelombang elektromagnet yang dikeluarkan oleh gadget-gadget kita, daripada Wi-Fi, handphone, telefon bimbit dan juga alat-alat elektronik, komputer, laptop dan juga sebenarnya alat-alat elektrik juga peti ais kan, oven kan, uh, macam-macam alat-alat elektrik dan alat-alat elektronik. Alat elektronik lagi kuat frekuensi atau tenaga gelombang elektromagnetik yang dikeluarkan berbanding pada alat-alat elektrik. Masa mengecas telefon pun ada mengeluarkan, tapi dia punya frekuensi tu lebih rendah lah kan, maknanya coverage area dia lebih pendek, lebih kecil berbanding dengan Wi-Fi, berbanding dengan handphone kita. Kalau Wi-Fi lebih tinggi coverage gelombang frekuensi elektromagnet dan menyebabkan kesan buruk tu lebih kuat, lebih tinggi kepada tubuh kita, pada sel kita. Kalau handphone dia lebih kecil lah dia punya area, medan dia. Gelombang yang boleh dipancarkan, disinarkan, dipancarkan. Okey. Okey, apakah antara kesan-kesan kesan-kesan buruk, kesan-kesan mudarat kepada tubuh kita, pada benda hidup, pada sel-sel yang hidup, termasuk tumbuhan, pokok-pokok yang kita tanam, pokok bunga kalau yang berdekatan lah, dan juga kepada sebenarnya udara yang kita sedut. Udara kita sedut mengandungi oksigen dan juga elemen-elemen udara yang lain lah kan. Tapi jika dia mengandungi pencemar-pencemar daripada bahan kimia, partikel-partikel, mikropartikel, nanopartikel kan, dan juga kalau dia mengandungi kuman-kuman, bakteria, virus dan juga kulat kan, spora kulat, maka dia boleh menyebabkan jangkitan saluran pernafasan. Macam kita dah tunjuk sebelum ni, dalam video sebelum ni kan, bekas air labu sayung kita simpan air minuman tu, bila terdedah kepada gelombang Wi-Fi ataupun handphone kan, cepatnya tumbuh berkulat. Satu hari kena sekejap 10 minit pun kita dedahkan dah tumbuh kulat warna hitam dekat dinding luar bekas labu sayung tu. Sekejap je, 10 minit pun dah. Besok tu kita dah boleh nampak. Jadi memang kita kena tutup rapat. Kalau bilik tu kita nak simpan bekas labu sayung, tanah liat, sebab air minuman yang disimpan dalam bekas tanah liat labu sayung ni sangat-sangat bermanfaat pada tubuh kita. Dia sejuk dan menghidratkan. Bila kita minum, kita rasa segar badan, tenaga. Dan air macam ni yang sangat bertenaga, bercas negatif kan, punya struktur hexagon kan, Masya Allah. Jadi apakah kesan buruk daripada gelombang elektromagnetik ni, daripada handphone dan juga Wi-Fi kan? Ini kesan dia lebih meluas dan lebih kuat, lebih tinggi kesan mudarat dia berbanding dengan peralatan elektrik dan elektronik yang lain lah. TV pun ada, skrin komputer, TV pun semua ada menghasilkan gelombang elektromagnetik, tapi dia lebih sikit lah, magnitude dia lebih kecil, area dia lebih kecil. Tapi TV yang plasma, apa benda, teknologi yang terkini punya tu, itu lagi kuat, menggunakan elektronik punya ni kan. So apa kesan dia? So kesan dia yang utama adalah
Dia mengubah struktur molekul air. Struktur kumpulan molekul, bukan molekul air H2O tu. H2 oksigen. Dua atom hidrogen diikat dengan satu atom oksigen membentuk satu molekul air. Okey, molekul air tu tak berubah. Ikatan kovalen yang kuat kan, hidrogen dengan oksigen. Tapi dia mengubah struktur kumpulan H2O ni, kan? Jadi struktur molekul air yang berkumpulan ni terdiri daripada 4 hingga 6 molekul. 4, 6 ke 8 molekul air yang membentuk molekul heksagon. Molekul heksagon yang membentuk molekul air yang hidup, yang berfungsi untuk sel kita, yang boleh diserap dalam sel kita dengan cepat, membawa masuk oksigen, nutrien ke dalam sel untuk digunakan oleh sel menghasilkan tenaga. Bahawa kita segar, badan kita kuat, bertenaga, nak bekerja, boleh bergerak, otot-otot boleh bergerak. Kan? Kalau tidak kita asyik mengantuk, letih, chronic fatigue syndrome, brain fog, kan? Macam-macam masalah. Jadi kesan gelombang elektromagnetik kepada struktur kumpulan molekul air dalam sel kita. Itu kena cerita. Jadi bila dia meruntuhkan, memusnahkan struktur molekul air ataupun dipanggil structured water, kan? Kumpulan molekul air yang tersusun dalam bentuk heksagon, bercharge negatif, dipanggil juga easy water. Easy water extra, easy stand for what? Exclusion zone water, dipanggil exclusion zone water. Air yang punya lapisan heksagon, struktur heksagon, terdiri pada 4 ke 6 molekul air yang diikat secara dengan ikatan hidrogen, kan, yang lemah tu. So structured water ni yang dimusnahkan, diruntuhkan oleh gelombang elektromagnetik. Jadi air dalam tubuh kita tak dapat digunakan secara optimal oleh sel kita untuk membuat macam-macam reaksi biokimia. Reaksi untuk menguraikan molekul, menghasilkan tenaga, menguraikan kalori, karbohidrat yang kita makan, lemak, protein, kan? Fungsi-fungsi molekul protein mana kita. Okey. Bila structured water ni musnah, maka air tu kurang menghidratkan sel. Dia tidak boleh diserap dalam sel. Dia kurang menghidrat ataupun tak boleh menghidrat, tak boleh diserap sel, maknanya dia tak boleh diserap dalam sel lah. Jadi air yang tidak mempunyai structured water, heksagon tadi, kan, struktur molekul heksagon, kumpulan molekul air heksagon, dia tak boleh diserap, kan. Jadi maksudnya kita akan mengalami dehidrasi. Dehidrasi. Ini kesan yang utama dia adalah dehidrasi, kekeringan. Badan kita akan kering, molekul sel kita kering. Kering bukan kering 100% lah. Maksudnya ada certain degree of kekeringan dalam sel kita. Bergantung sejauh mana, sebanyak mana, dan dalam tempoh masa lama mana, berapa jam kita terdedah kepada gelombang elektromagnet tersebut, kan? So ini kesan buruk gelombang elektromagnet ialah memberi tubuh kita jadi kering, dehydrated. Kita minum air banyak pun tapi air tak boleh diserap dalam sel. Sebenarnya air kita minum boleh diserap oleh sel kita, oleh tubuh kita. Sebab sel kita pun memancarkan gelombang infrared, kan? Dan gelombang infrared, kan, sebelum ni kita ada beritahu apakah faktor-faktor ataupun benda-benda yang boleh induce
pembentukan structured water, yang boleh expand structured water dalam tubuh kita. Salah satunya adalah cahaya matahari, infrared. Infrared, sinaran infrared, cahaya infrared dapat induce structured water dalam air dalam tubuh kita lah, kan. Jadi kita minum, automatik badan kita penuh dengan sel-sel hidup. Memang badan kita ni memancar, menyinarkan sinar infrared. Jadi kita minum air, automatik dia akan structure ke air tu dan kita serap. Tapi bila kita ada terdedah dengan gelombang elektromagnet, kesan aruhan structured water daripada sel kita akan berkurangan. Sejauh mana dia berkurang? Kan, mungkin infrared punya intensity, gelombang infrared untuk induce structured water dalam molekul air dalam badan kita menjadi kurang mungkin 90%, 80%, 70, 60, 50%, bergantunglah, kan. Sebanyak mana gelombang elektromagnet kita terdedah, badan kita terdedah, kan. So jadi dia macam menepis, block induction sinaran infrared daripada tubuh kita untuk induce structured water dalam air dalam tubuh kita, dalam sel tubuh kita, kan. Begitu. So mekanisme ni berlaku secara semula jadi, tapi gangguan daripada gelombang elektromagnet daripada wifi dan handphone kita. Wifi dengan handphone dulu banyak sebenarnya, lain lagi gelombang 5G lagi, kan. Itu lagi kuat frekuensi dia, kan, sampai 20 GB, 30 GB. 20 gigahertz. Frekuensi unit dia hertz, unit frekuensi gelombang, right. So ini semua akan menjejaskan pembentukan structured water, molekul air berstruktur, yang punya charge negatif, yang bertenaga, yang boleh menyerap dalam, yang boleh diserap dalam sel kita untuk diguna oleh sel kita untuk tindak balas biokimia, metabolisme, kan. Baru kita sihat, tenaga, dan kita boleh reduce penyakit, kurangkan keradangan, merawat keradangan, boleh memperbaharui sel baru, sel-sel rosak, sel-sel yang mati, kan. Sel renewal, rejuvenation, semua tu bergantung kepada fungsi sel yang hidup. Fungsi sel yang hidup bergantung kepada molekul protein, enzim. Dan benda ni berlaku dalam medium air, kan, molekul air. So molekul air yang berstruktur yang ada dalam sel kita itu boleh digunakan untuk tindak balas berenzim, metabolisme, kan. So ada banyak dan juga sebenarnya fungsi molekul protein, kan. Fungsi molekul protein, otot kita, kolagen, kan, enzim, semua tu bergantung kepada molekul air yang berstruktur, structured water, yang punya charge negatif. Interfacial punya reaction antara charge negatif air yang bercharge negatif dengan permukaan molekul protein dalam sel kita, kan. So ini menghasilkan fungsi sel secara keseluruhan. Masya Allah. Jadi kalau kita merosakkan pembentukan structured water dalam sel tubuh kita, so macam mana sel kita nak berfungsi, kan. So macam-macam lah kesan, kan. Kesan-kesan adverse yang kita akan rasai, kan. So pertama tu kita dah sebut dehidrasi, tubuh kita akan kekontangan, dehydrated. Kita minum air banyak pun kering lagi, tekak. Minum kering lagi, kan. Tak cukup. Maksudnya air tu minum keluar, tak boleh diserap dalam sel untuk digunakan untuk menjalankan fungsi-fungsi yang ada dalam sel. Macam-macam fungsi, kan. Fungsi sel otak, fungsi sel otot untuk bergerak, fungsi sel jantung, otot jantung, fungsi apa? Mata, telinga,
darah, peredaran darah, paru-paru, kan? Fungsi tulang, tulang juga So, ini yang kita macam abaikan, kita ringankan kesan daripada gelombang elektromagnet kepada tubuh kita, kesihatan tubuh kita, dan menyebabkan penyakit-penyakit kronik. Kesihatan tubuh kita makin hari makin menyusut. Penyakit-penyakit makin lama makin banyak, makin deep dia spread lagi, kan? Lagi teruk So, satu lagi kesan dia daripada gelombang elektromagnetik ni, kesan buruk dia ialah menyebabkan ketumpatan tulang kita semakin berkurang. Maknanya tulang kita makin poros, makin lemah struktur. So, jadi osteoporosis, kerapuhan tulang. So, ramai kena tulang reput. Kan orang muda umur 30-20 pun jatuh sikit pun dah retak patah tulang Kan? Bila umur dah 50-60 pun kan lagi banyak kes osteoporosis, kerapuhan tulang ni. So, ini sebenarnya kesan daripada secara tak langsung badan kita yang dehidrasi secara berpanjangan, kronik, kan? Yang menyebabkan tulang kita kurang dia punya ketumpatan, kalsium, magnesium, fosforus, kan? Macam-macam lah. Protein, kan? Ada protein dalam tulang, molekul protein, kan? Ada kolagen dalam tulang, bukan kalsium saja. Jadi semua ni memerlukan structured water. So the main key dalam fungsi sel tubuh kita adalah structured water. Dia memainkan peranan yang sangat penting untuk sel-sel kita, sel-sel tubuh kita. Seluruh secara keseluruhan, organ-organ tisu semua memerlukan structured water. Baru air ini dapat berfungsi untuk mengaktifkan sel yang hidup, untuk menggerakkan sel hidup, menjalankan fungsi-fungsi dia lah, kan? Otot fungsi dia untuk menggerakkan tubuh, tulang untuk menguatkan rangka tubuh kita. Kalau lemah macam mana kita bergerak? Gerak je patah, kan? Terantuk sikit patah, retak. Macam mana? Kan? Fungsi saraf untuk mengawal atur, kan? Pergerakan terkawal, pergerakan luar kawal, kan? Tubuh kita, masya-Allah. Hormon lagi. So, sangat penting kita jaga tubuh kita daripada terdedah kepada gelombang EMF, elektromagnetik yang memudaratkan secara jangka masa panjang, kan? Ini begitulah kesan mudarat daripada gelombang EMF kepada tubuh kita, pada sel tubuh kita. Bila sel tubuh kita tak berfungsi secara optimal, maka tisu dan organ-organ kita secara keseluruhan akan affected, terjejas fungsi dia, kan? Itu cara umum. Cara khusus kita nak sebut penyakit itu satu panjang lah, kan? Bila berlaku dehidrasi, macam-macam masalah kesihatan akan timbul. Dan kalau dehidrasi yang kronik akan menimbulkan penyakit, kan? Masya Allah. Jadi kita boleh menjangkakan macam-macam jenis masalah kesihatan dan juga penyakit-penyakit, termasuk penyakit-penyakit kronik, penyakit-penyakit metabolik, kan? Akan berlaku bila badan kita tidak dapat dihidratkan. Maksudnya air tak dapat diserap dalam sel lah dengan optimal, kan? Ada diserap tapi tak optimal.
50% ke, 40% ke, 60%. Tak optimal lah, kan? Begitu. So, okay, video kedua next video nanti kita terangkan bagaimana kita nak mengelakkan, mengurangkan, meminimalkan pendedahan tubuh kita pada gelombang IMF ni. Okay, setakat ni dulu insyaAllah.